Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Jadi dalam video ini Imran berhasrat untuk memberikan sedikit penerangan tentang kursus amali dalam struktur program fizik. Jadi penerangan ini Imran berikan berdasarkan pengalaman Imran sebagai penyelaras amali tahun 1 sejak tahun 2018. Jadi ada 6 perkara yang Imran ingin sampaikan. Kita mulakan terlebih dahulu dengan mengetahui di manakah letaknya kursus amali dalam struktur program fizik. Jadi kita semua maklum bahawa fizik ni adalah satu cabang ilmu yang bersifat empirik. Dalam arti kata, kalau kita sebagai ahli fizik ingin mengetahui sesuatu, kita akan membuat pemerhatian, kita akan buat ramalan, kemudian kita akan menguji ramalan tersebut dengan melakukan eksperimen. Jadi kemahiran amali itu penting sebab ia salah satu daripada cara ahli fizik untuk menemukan kesimpulan atau penemuan yang baru dalam bidang fizik. Jadi amat penting untuk kita sebagai pensyarah mendedahkan para pelajar kepada aspek amali ini sebab itu adalah hakikat bidang fizik sendiri. Maksudnya kalau pelajar itu ingin menggelar dirinya sebagai seorang pelajar fizik, maka mereka tidak boleh lari daripada menguasai kemahiran amali. Samalah seperti sekiranya seseorang itu ingin menggelar dirinya sebagai seorang perenang tahap Olimpik, maka tidak boleh tidak mereka mesti tidak takut kepada air dan mereka mesti boleh berenang, right? Jadi amali ini adalah satu bentuk kemahiran. Jadi kalau kita faham bahawa amali ini adalah satu bentuk kemahiran, itu akan memberitahu kita apakah cara yang terbaik untuk kita mengajarkan amali ini. Maksudnya kalau amali ini adalah satu bentuk kemahiran, maka kita tak boleh hanya bergantung kepada kuliah semata-mata. Right? Samalah kalau kita nak mengajar seorang menaiki basikal ataupun nak mengajar seorang berenang. Kita tidak boleh hanya mengajar orang tersebut teknik berenang dalam kelas. Sebaliknya, kita kena juga membawa orang itu ke kolam renang, ke sungai, ke laut supaya orang itu boleh mengamalkan, boleh mencuba kemahiran-kemahiran yang telah dipelajari. Right? Jadi sama juga dengan kursus amali ini, sekiranya kita menjalankan kursus amali hanya dengan memberikan kuliah, maka hasrat kita untuk menyemai kemahiran amali dalam pelajar kita tidak akan tercapai kerana ia hanya bersifat awang-awangan, hanya bersifat teori. Right? Dan perkara lagi, setengah pelajar dia lebih tertarik kepada fizik bukan kerana aspek teorinya, tapi kerana mereka suka mencuba, mereka suka melakukan eksperimen. Jadi kita harus sedar yang dengan menawarkan ataupun dengan mengajar amali dengan baik, kita sebenarnya membuka ruang yang lebih luas untuk para pelajar meminati fizik. Bukan semua pelajar dalam fizik yang suka fizik hanya kerana matematiknya, hanya kerana persamaannya. Ada juga pelajar yang tertarik, yang minat kepada fizik kerana mereka suka melakukan eksperimen. Jadi kita seharusnya melakukan yang terbaiklah untuk mengajarkan kemahiran-kemahiran amali ini kepada mereka. Right? Ada banyak sebab kenapa amali harus diajarkan dan dua yang memberikan tadi itu adalah contoh yang mudahlah. Ada sebab lain, misalnya dengan melakukan eksperimen, pelajar boleh mengkukuhkan lagi pengetahuan dalam bidang teori. Right? Dengan melakukan eksperimen, pelajar boleh belajar untuk bekerja dalam kumpulan, kan? Boleh belajar untuk mempersembahkan data mereka. Right? Jadi ada banyak sebab-sebab yang bagus untuk kita mengajar amali. Right? Tetapi nak mengajar amali ni pun kita harus mengelakkan, satu, kita harus mengelakkan daripada mengajar amali secara bentuk kuliah. Kedua, kita juga harus mengelakkan mengajar amali dengan menyediakan arahan kepada pelajar, kemudian hanya menyuruh mereka mengikut saja arahan itu. Right?
apa yang dipanggil sebagai recipe book method dalam pendidikan fizik. Maksudnya kalau kita ajar amali tu dengan hanya menyuruh pelajar ikut je arahan dalam buku amali tu, maka itu uh, tidak akan melatih mereka untuk berfikir, untuk berkreatif dalam melakukan amali. Sebaliknya kalau kita ajar amali macam tu hanya dengan mengikut arahan saja, maka apa yang kita semaikan adalah kepatuhan pelajar kepada arahan. Maka kalau itu yang kita buat, kita tak harus terkejut kalau akhirnya pelajar kita nanti hanya tahu ikut arahan saja dan tak tahu buat lebih daripada itu. Right? Jadi ini satu contoh bagaimana cara kita mengajar tu boleh mempengaruhi nilai-nilai dan sikap yang kita semai dalam pelajar kita. Right? Jadi berbalik kepada kedudukan amali dalam sudut program fizik, kalau dilihat pemetaan yang telah dibuat, amali ini dia berturutan amali tahun 1, semester 1, semester 2, kemudian tahun 2 semester 1, tahun 2 semester 3. Kemudian bila masuk tahun ketiga, ada gap satu semester di mana mereka tidak melakukan amali. Right? Kemudian pada tahun kedua, pada semester kedua, tahun ketiga, mereka akan terus lakukan latihan ilmiah. Jadi kalau dilihat dalam pemetaan ini, amali ini, kemahiran-kemahiran amali ini akan mempersiapkan pelajar untuk melakukan latihan ilmiah. Right? Jadi bila kita nak merancang apa yang patut kita ajar dalam makmal fizik 1A, 1B, 2A, 2B, kita seharusnya berfikir apa kemahiran-kemahiran yang aku nak pelajar ada ataupun yang aku nak pelajar boleh buat untuk latihan ilmiah 1 dan 2. Misalnya kalau dalam latihan ilmiah kita mengharapkan pelajar tahu macam mana nak menjadualkan data. Right? Takkan bila tahun ketiga baru nak ajar benda tu kan. Jadi kita boleh ajarkan benda tu lebih awal, sama ada dalam tahun 1 ataupun tahun 2. Kalau kita merasakan dalam latihan ilmiah pelajar perlu tahu bagaimana nak menggunakan osiloskop, right? Takkanlah kita nak ajar tu masa latihan ilmiah 1 dan 2 kan. Kita sebaliknya kita boleh ajar je terlebih awal dalam mungkin amali tahun 1 atau amali tahun 2. Jadi kita mula berfikir dengan apa hasil yang kita nak, tetapi nak mengajar kemahiran-kemahiran tu, kita bukan ajar sewaktu latihan ilmiah, tapi kita pecahkan, kita cerakinkan dan kita ajar terlebih awal dalam amali tahun 1 dan amali tahun 2. Kaedah ini kita panggil sebagai scaffolding dalam pendidikan fizik. Maksudnya, kita nak ajar pelajar satu kemahiran yang besar, tetapi kita tak ajar kesemuanya sekaligus. Sebaliknya, kita cerakinkan, okey, kemahiran yang besar ni terdiri pada komponen A, B dan C. Okey, komponen A ni kita ajar masa tahun 1, semester 1. Komponen B ni kita ajar masa tahun 2, semester 1. Komponen C ni kita ajar pada tahun 2, semester 2. Right? Jadi itu yang kita maksudkan sebagai scaffolding. Maksudnya kita ajar pelajar kemahiran amali ini secara bertahap dan bukannya lambatkan sekaligus kepada pelajar. Sebab kalau kita lambatkan, pelajar bukannya robot yang mana kita boleh sumbatkan banyak fakta dan kemahiran kepada mereka dan mereka boleh terima serta-merta kan. Sebaliknya kita kena ajar secara bertahap. Kalau dilihat dalam pemetaan ini, Imran ada letakkan juga aplikasi komputer dalam sains dan teknologi di sini. Kenapa meletakkan di sini? Sebab dalam penyelidikan fizik sekarang, eksperimen bukan saja dijalankan secara fizikal tetapi juga dijalankan secara teori. Maksudnya kita boleh membina model dan kemudian kita ubah parameter dalam model tu dan kemudian kita dapat hasilnya. Jadi sebab itulah Imran meletakkan kemahiran pengaturcaraan di bawah kemahiran amali. Sebab bukan saja komputer akan membantu kita dalam memproses data, tapi komputer juga boleh membantu kita untuk melakukan eksperimen, untuk menjana data itu sendiri. Right? Jadi sebab itulah yang meletakkan aplikasi komputer di sini. Okay? Jadi ini tentang pemetaan tentang kedudukan kursus amali fizik dalam struktur program fizik. Okay, perkara yang kedua, setelah kita tahu amali ni letak duduknya mana dalam program kita, kita perlu tahu juga
tentang pelajar yang kita nak ajar ni, right? Dan kita sedia maklum yang pelajar ada masalah dalam melakukan amali. Dan di sini Imran ambil beberapa statistik daripada buku ni, Fizik di Industri dan Sekolah. Ianya merupakan laporan penyelidikan yang dilakukan. Penyelidikan ini dilakukan oleh salah seorang bekas pensyarah kita, Allahyarhamah, arwah Prof. Dr. Khalijah, yang pernah berkhidmat di Jabatan Fizik Gunaan. Dan kalau tak silap Imran, Dr. Hafizuddin juga terlibat dalam penyelidikan ini. Jadi Imran cuma ambil bahagian kajian ini yang menerangkan tentang masalah pelajar dalam mempelajari amali, sebab antara soalan ataupun antara perkara yang kajian ini sedikit adalah apa masalah yang dihadapi oleh pelajar dalam mempelajari amali. Jadi kalau dilihat sini, 2/3 pelajar tidak mengetahui objektif menjalankan uji kaji. 1/3 tidak pernah melihat alat radas fizik. Kemudian 2/3 menghadapi masalah tidak faham cara kerja atau kaedah amali. Kemudian separuh tidak tahu apa data yang harus diambil apabila melakukan kerja fizik. Kemudian 20% tidak tahu, 1/5 tidak tahu apa bacaan yang diorang kena ambil. Kemudian 1/4 takut merosakkan alat apabila mereka melakukan kerja eksperimen. 60% tak pandai menyambungkan litar elektrik. Kemudian 4% tidak mempunyai harapan terhadap kerja-kerja amali. Maksudnya, untuk 4% pelajar ni, sebelum memulakan eksperimen pun diorang dah putus asa. Dan mungkin 4% pelajar, 4% ni, mereka sangat fobia dan sangat takut kepada kerja-kerja amali. Bayangkan pelajar yang sangat fobia dengan kerja amali, kan? Sedangkan dalam fizik, nak tak nak, mereka memang kena kuasai kemahiran amali itu, kan? Sebab memang itu hakikat bidang ini. Jadi memang pasti kesemua masalah-masalah yang disenaraikan di sini adalah masalah yang kita semua telah perhatikan apabila kita mengajar amali ataupun kita bercakap dengan pelajar yang telah membuat amali, kan? Ataupun kita bercakap dengan anak buah kita, saudara mara kita yang mempunyai anak buah yang buat amali di sekolah, kan? Imran rasa ini adalah masalah yang umum, sama ada amali di sekolah, di pra-universiti ataupun di universiti, right? Jadi ini adalah pelajar yang kita perlu ajarkan. Ini adalah ragam pelajar-pelajar yang kita harus ajarkan. Dan bila kita sebagai seorang pensyarah ni, kita harus mengajar pelajar yang kita dapat, bukan pelajar yang kita impikan, kan? Kita mungkin impikan pelajar kita ni tahap pelajar cemerlang yang tahu buat eksperimen secara berdikari, tapi tak tengok pelajar kita tak tahu pun macam mana nak mula buat eksperimen, kan? Jadi kita mesti sentiasa bertapak di bumi yang nyata dan tak boleh mengajar kepada pelajar angan-angan, tapi mengajar kepada pelajar yang sebenarnya. Okay? Jadi itu perkara yang kedua, kita harus tahu tentang pelajar kita. Sebab ini akan menentukan macam mana kita akan menyusun apa eksperimen yang mereka akan buat. Adakah kita nak bagi kuis ataupun tugasan, adakah kita nak bagi nota dan suruh mereka baca, ataupun kita kena buat kelas segerak, kelas bukan segerak, right? Jadi mengetahui pelajar, dengan mengetahui masalah yang dihadapi pelajar, kita akan menjadi pensyarah yang lebih bersimpati, yang lebih bertimbang rasa dan yang lebih berkesan untuk para pelajar kita. Okay? Jadi kita dah tahu, kita dah kenal pelajar kita dah tahu apa kedudukan amali dalam struktur program fizik. Okay, sekarang ini dan Imam ingin kongsikan gambaran besar apa yang perlu dibuat untuk amali tahun 1, tahun 2 agar ia menjurus kepada latihan ilmiah. Jadi kalau dilihat dalam jadual ini, Imran mengandaikan pelajar tahun 1 yang masuk ke dalam program kita, mereka tidak pernah melakukan eksperimen. Meskipun mereka telah buat eksperimen, tapi Imran andaikan yang mereka tidak pernah melakukan eksperimen. Jadi, bermula dengan andaian tersebut, eksperimen tahun pertama, eksperimen untuk amali tahun pertama ni bersifat pemulihan. Dia macam kelas peralihan. Kita nak
mengajarkan kemahiran-kemahiran asas amali yang sepatutnya pelajar ni dah kuasai sepanjang persekolahan mereka, tetapi mereka tidak kuasai. Right? Jadi sebab itu untuk amali tahun 1 Imran mula dengan aras yang agak rendah. Maksudnya Imran andaikan semua pelajar yang masuk itu tak pernah buat amali. Jadi kita mula daripada kosong. Right? Jadi sebab itulah kalau lihat di sini untuk tahun 1 untuk semester 1 eksperimen itu lebih bersifat diagnosis. Maksudnya kita berikan eksperimen supaya kita boleh kutip maklumat tentang tahap penguasaan pelajar. Right? Supaya kita boleh kenal pelajar kita. Kemudian dalam semester kedua, kita akan menggunakan maklumat yang telah kita kutip dalam semester 1 untuk mengenal pasti apakah kemahiran-kemahiran yang perlu diajar kepada pelajar-pelajar ini. Jadi tahun 1 ni amalinya lebih bersifat peralihan. Right? It's a remedial class. Right? Dan Imran telah sediakan senarai kemahiran asas amali yang perlu pelajar kuasai pada akhir tahun 1. Right? Dan setiap pelajar akan dinilai berdasarkan benchmark itulah, berdasarkan inventory tu. Okay? Dan untuk amali tahun 1, eksperimennya lebih bersifat eksperimen tahap sekolah. Sebab kita nak mengajar kemahiran-kemahiran asas ni, jadi kita tak boleh berikan eksperimen yang sangat rumit. Right? Dan penekanannya lebih kepada kemahiran amali. Dan arahan akan diberikan right, supaya pelajar tidak terpinga-pinga. Dan untuk tahap yang pertama ni, untuk tahun 1 ni, biasanya Imran tak titik beratkan sangat laporan amali sebab Imran nak mereka fokus kepada memahami eksperimen tersebut. Right? Kemahiran mempersembahkan data itu boleh diajar sewaktu tahun 2 nanti. Okay? Jadi setelah sekiranya proses pemulihan itu berjalan dengan baik pada tahun pertama, maka untuk tahun kedua kita boleh masuk ke fasa pengukuhan, right? Pengukuhan dan pengkhususan, di mana dalam amali tahun 2 ni barulah pelajar didedahkan kepada eksperimen-eksperimen lazim yang dilakukan pada tahap universiti. Okay? Dan biasanya eksperimen lazim tahap universiti ni bukannya boleh dihabiskan dalam masa seminggu. Biasanya akan mengambil masa mungkin berminggu-minggu, dan Imran rasa itu agak bagus untuk pelajar diberikan masa yang panjang untuk mengutip data, untuk menganalisis data kan. Sebab kita tak mau rush diorang. Kita tak mau paksa diorang bekerja dengan begitu cepat sebab kita nak diorang betul-betul faham apa eksperimen yang mereka lakukan. Dan ini memberikan peluang kepada kita untuk memberikan eksperimen yang agak mendalam dan yang agak panjang. Right? Jadi eksperimen yang mungkin ada sampai 5 objektif berbeza. Right? Yang mana pelajar perlu betul rancang apa yang mereka nak buat dulu. Sebaliknya untuk eksperimen tahun 1 ni mungkin kita boleh bagi eksperimen yang ada satu saja objektif kan. Tentukan hubung kait di antara A dan B. Kemudian pelajar kutip data, plot graf dan pelajar ulanglah buat eksperimen yang sedemikian. Sebab untuk eksperimen tahun pertama kita mahukan pelajar bina kemahiran diorang. Sebaliknya untuk eksperimen tahun 2 itu lebih menumpukan kepada isi kandungan. Maksudnya kita mula mendedahkan para pelajar kepada eksperimen-eksperimen dalam cabang-cabang fizik yang berbeza. Eksperimen daripada optik, kan? Eksperimen daripada termodinamik, eksperimen daripada fizik keadaan pejal, eksperimen daripada bahan, eksperimen daripada tenaga suria misalnya. Right? Jadi eksperimen tahun kedua ni lebih menyerupai eksperimen-eksperimen yang lazim dijalankan di universiti. Dan Imran pernah berikan cadangan untuk eksperimen tahun 2 ni, kita boleh minta setiap seorang pensyarah untuk mencadangkan eksperimen sesuai daripada bidang masing-masing. Misalnya kalau Dr. Yap bidangnya adalah cell fuel, bidangnya adalah bahan khususnya tentang solar cell. Jadi beliau boleh mencadangkan eksperimen daripada bidang tersebut. Dr. Adlika bidangnya adalah astrofizik. Jadi beliau boleh mencadangkan eksperimen daripada bidang tersebut. Jadi ini adalah satu cara untuk kita memanfaatkan kepakaran pensyarah kita. Dan pada masa yang sama, pelajar akan tahu apa yang pensyarah kita lakukan dalam penyelidikan mereka. Right? Jadi itu cadanganlah yang pernah memberikan untuk amali tahun 2 ini. Okay? Jadi sekiranya tahap kedua ni dilakukan dengan baik,
maka insya-Allah untuk tahun ketiga dan tahun keempat bila pelajar mula melakukan latihan ilmiah, mereka sudah pun mempunyai kemahiran asas amali yang cukup dan yang kukuh, dan mereka cukup tahu tentang amali dalam bidang-bidang yang berbeza untuk mereka melakukan latihan ilmiah secara berdikari. Okay, jadi kalau dilihat sini, perancangan untuk amali tahun 1 dia berkait dengan perancangan untuk amali tahun 2. Perancangan untuk amali tahun 1 dan tahun 2 dia berkait dengan perancangan untuk latihan ilmiah. Jadi sebab itulah Imran lakukan pemetaan ini, sebab setiap satu semester ni ada penyelaras yang beza, dan penting untuk penyelaras ini dia kalau bahasa Inggeris dia kata dia semua penyelaras ni mesti on the same page. Right? Keempat-empat penyelaras ni mesti sekepala. Mesti mempunyai wawasan yang sama. Apa yang kalian ingin capai dalam amali fizik, kan? Dia tak boleh ada seorang penyelaras tu dia shock sendiri, dia nak buat mentang-mentang dia tahu banyak pasal fizik kaedah tentang uji kaji, jadi dia nak dia nak ikut jalan je, tak boleh, kan? Sebaliknya kita kena saling bekerjasama, kan, dan saling sokong menyokong. Sewaktu Imran menjadi penyelaras dan Dr. Yap menjadi penyelaras tu, dia jadi agak mudah sebab untuk tahun 1 dan tahun 2 cuma ada untuk tahun 1 ada satu penyelaras dan untuk tahun 2 ada satu penyelaras. Dan alhamdulillah Imran dan Dr. Yap kami ada kesefahaman yang agak erat. Jadi Dr. Yap faham apa yang Imran ingin capaikan dan Imran pun faham apa yang Dr. Yap ingin capai. Jadi kami boleh bekerja dengan agak baik. Dan apabila kami terpaksa menjalankan eksperimen secara dalam talian ni, kami boleh membuat peralihan tu dengan kemas, right? Dan kami boleh saling bantu-membantu. Jadi itu kerana penyelaras amali untuk tahun 1 dan tahun 2 tu cuma ada seorang saja, right? Satu untuk tahun 1 dan satu untuk tahun 2. Sekarang ni setiap satu semester tu ada penyelarasnya, jadi cabaran untuk memastikan keselarasan di antara amali semester 1, semester 2, semester 3 dan semester 4 ni lebih mencabarlah, sebab nak kena pastikan 4 kepala yang berbeza ni bersetuju dengan satu sama lain. Tapi Imran pasti ini boleh dilakukanlah sebab kita semua matang dan kita semua inginkan yang terbaik untuk para pelajar kita. Okey, jadi itu perkara yang ketiga tentang pemetaan amali mengikut tahun. Kemudian Imran juga telah menghasilkan ini. Alright. Ini adalah pemetaan kemahiran amali yang perlu dikuasai oleh para pelajar ini untuk amali tahun 1. Jadi Imran terangkan dulu macam mana nak baca jadual ni. Pertamanya setengah pensyarah dia mungkin bingung melihat pemetaan ni sebab untuk majoriti pensyarah bila mereka bercakap tentang amali, mereka membayangkan ada senarai eksperimen yang perlu pelajar buat sepanjang 14 minggu. Tetapi apa yang Imran persembahkan sini adalah senarai kemahiran amali yang perlu pelajar kuasai. Jadi ini adalah cara yang berbeza untuk mempersembahkan, untuk menerangkan apa yang pelajar kita patut kuasai dalam amali fizik. Kita boleh senaraikan sama ada eksperimen yang pelajar perlu buat ataupun kita boleh senaraikan apa kemahiran-kemahiran amali yang perlu pelajar kuasai. Right? Jadi kenapa Imran memilih untuk menyenaraikan kemahiran dan bukan eksperimen? Sebab pada khemah Imran apa yang kekal sama adalah kemahiran asas amali. Right? Kita pergilah ke USM ke UPM ke UM ke, akhirnya apa yang kita nak adalah untuk pelajar kita menguasai kemahiran amali. Right? Bukannya kita nak pelajar kita sudah melakukan eksperimen, sebab kalau kita senaraikan kalau kita gunakan eksperimen, kalau kita senaraikan eksperimen tu boleh berubah-ubah, right? Eksperimen tu boleh jadi terhad radasnya, right? Jadi lebih berguna untuk kita senaraikan apa kemahiran amali yang perlu pelajar kuasai,
Right? Kemudian berdasarkan kemahiran amali yang pelajar kuasai, baru kita pilih eksperimen yang sesuai untuk mengajarkan pelajar itu kemahiran amali tersebut. Right? Jadi di sini Imran telah bahagikan kemahiran amali pelajar kepada 4. Yang pertama adalah tentang pengetahuan tentang kuantiti fizik. Right? Jadi bermula dengan, jadi yang warna ungu ni semua adalah kemahiran-kemahiran berkenaan dengan kuantiti fizik. Yang biru ni adalah kemahiran berkenaan dengan pengukuran. Yang hijau ni adalah kemahiran berkenaan dengan mentafsir dan melakar dan mentafsir graf. Manakala yang warna kuning ni pula adalah kemahiran berkenaan dengan ralat dan ketakpastian, menganggar ralat dan ketakpastian. Jadi daripada kiri ke kanan, setiap satu kotak ni dia mewakili satu kemahiran lah. Right? Dan daripada kiri ke kanan, kemahiran itu menjadi semakin rumit, semakin susah. Jadi contohnya untuk physical quantities pelajar kena tahu dulu tentang notasi tentang notasi, scientific notation, kemudian tentang jenis-jenis unit, kemudian macam mana nak tukar unit, kemudian tentang angka bererti. Jadi setiap satu ni kita boleh bayangkan semacam anak tangga lah. Sebelum nak sampai ke sini, dia mesti settlekan yang ini dulu. Right? Sama juga untuk pengukuran kan. Mula-mula yang paling rendah sekali membaca skala linear kan. Kemudian membaca skala vernier. Kemudian membuat pengukuran berulang. Jadi sebelum boleh sampai ke sini, mestilah pelajar tu kena tahu macam nak baca skala linear dan skala vernier dulu kan. Jadi Imran telah susun, bukan saja Imran telah kena pasti kemahiran-kemahiran asas amali yang pelajar perlu kuasai, tapi Imran juga telah susun kemahiran-kemahiran ini mengikut urutan ke tahap kesukaran. Jadi macam mana kita boleh menggunakan pemetaan ini? Katakan untuk minggu yang pertama, kita nak mengajar tentang, kita milih untuk mengajar yang ni dan yang ni. Right? Jadi ini, ketiga-tiga inilah, ketiga kotak ni akan menjadi objektif pembelajaran untuk minggu yang pertama. Right? Kemudian baru kita fikir, apa eksperimen yang boleh aku berikan yang mana pelajar boleh melatih kemahiran-kemahiran ini. Right? Kemudian minggu kedua, okey, mungkin yang ini saja dulu. Okay, so ini akan jadi objektif pembelajaran untuk minggu kedua. Okay. Kemudian minggu ketiga, yang ni, dan masukkan yang ni. Right? Jadi itu akan menjadi objektif pembelajaran untuk minggu ketiga. Jadi bayangkan pemetaan ni semacam menu. Macam kalau kita pergi ke kedai, kita ada diberikan menu, kemudian kita boleh pilih apa makanan dan minuman yang kita nak. Jadi sama juga macam pemetaan ni, ianya semacam menu kemahiran asas amali. Jadi kita sebagai pensyarah ataupun kita sebagai penyelaras, kita boleh pilih, okey, minggu pertama aku nak ajar apa, minggu kedua aku nak ajar apa, minggu ketiga aku nak ajar apa, right? Jadi ini adalah cara merancang tajuk amali untuk setiap minggu. Jadi kita bukan fikir, eksperimen apa yang aku kena ajar ataupun yang aku kena sediakan untuk minggu pertama, eksperimen apa untuk tu, tak. Sebab ini kita mulakan dengan bertanyakan apa kemahiran yang aku nak ajar pelajar pada minggu pertama. Kemudian barulah, dan kalau kita rasa untuk mengajar kemahiran tu kita perlu melakukan eksperimen, baru kita pilih eksperimen. Right? Jadi jangan terlalu taksub. Minggu pertama kena eksperimen ni, minggu kedua kena eksperimen. Tak. Pada Imran lagi penting kita fikirkan apa kemahiran yang kita nak ajar pada minggu pertama. Kemudian kalau perlu buat eksperimen. Kalau tak perlu, dan mungkin bagi latihan saja kepada pelajar. Atau mungkin bagi data yang telah dikutip. Right? Data yang sedia ada. Right? Jadi ini bermaksud yang bukannya setiap minggu kita kena buat eksperimen. Dan itu memberikan flexibility kepada kita. Right? Kalau ada 14 minggu, takkanlah 14 minggu tu kita kena cari 14 eksperimen. Right? Dia tak masuk akal. Sebab satu, kita tak ada pun sampai 14 eksperimen yang berbeza, dan kita tak ada pun banyak set untuk 14 eksperimen tu. Jadi ada kekangan dari segi logistik di situ. Jadi bila Imran buat pemetaan ini, buat menu kemahiran asas amali ini sebenarnya untuk memudahkan kerja penyelaras supaya kita tidak dikekang oleh ketiadaan radas, oleh kekurangan radas, kan, kekurangan tempat, right? Jadi ini matlamat di sebalik pemetaan kemahiran-kemahiran asas amali ini.
Right? Jadi ini untuk amali tahun 1. Untuk amali tahun 2 pun sama juga. Right? Ada kemahiran pengukuran yang tahap tinggi 3 dan 4. Jadi dia rentetan daripada sini lah. Kalau lihat measurement 1, measurement 2, kemudian dia sambung measurement 3 dan measurement 4. Jadi kalau dilihat ada setengah kemahiran pengukuran tu yang Imran anjakkan masuk ke tahun 2. Kemudian kemahiran memproses data, right? Dan ini adalah kemahiran mempersembahkan data. Jadi di sini barulah kita ajar betul-betul pelajar tu macam mana nak melaporkan hasil uji kaji mereka. Dan bukan saja dalam bentuk laporan amali yang diorang belajar sejak sekolah tu, tapi kita ajar juga macam mana nak melaporkan hasil eksperimen, hasil uji kaji dalam bentuk poster, dalam bentuk makalah, dalam bentuk video. Right? Jadi kita tidak terbantut kepada laporan amali yang pelajar belajar sejak, kepada format laporan amali yang pelajar belajar sejak sekolah lagi. Right? Jadi ini memberikan kebebasan kepada memberikan peluang kepada pelajar untuk mempersembahkan hasil kajian mereka dalam bentuk dan format yang berbeza. Dan kita sebagai penyelidik pun kita tahu ada kalanya kita kena buat poster, ada kalanya kita kena buat makalah, ada kalanya kita kena beri pembentangan. Jadi dengan memberikan peluang dan dengan mengajarkan pelajar format-format berbeza untuk membentangkan hasil kajian mereka, kita sebenarnya sedang mengajar mereka pengalaman sebagai seorang penyelidik sebenarnya. Right? Kalau tahun 2 tapi kita masih suruh diorang tulis laporan amali mengikut format di sekolah tu, then pelajar kita tidak akan berkembang. Right? Jadi itu sebabnya Imam titik beratkan bahagian communication, bahagian persembahan data di sini. Okay? Jadi ini untuk amali tahun 2. Kemudian so itu perkara yang keempat. Perkara yang kelima adalah tentang penilaian. Apakah bentuk penilaian yang sesuai untuk amali? Okay. Kalau dilihat, ini adalah contoh perancangan amali mengikut minggu. Ini untuk semester kedua, tak silap. Amali tahun 1 semester kedua. Jadi ada 14 minggu. Okay. Dan kalau dilihat sini, Iman telah masukkan kemahiran yang perlu pelajar kuasai. Right? Misalnya untuk kemahiran untuk minggu ketiga, pelajar mesti boleh merancang eksperimen. Kemudian minggu keempat, boleh menggabungkan ralat dengan kepastian. Minggu kelima, boleh melukis graf, memplot graf semua. Okay? Dan untuk setiap satu minggu tu ada kemahiran je dan juga ada eksperimen je. Right? Jadi kalau lihat untuk minggu 4, 5, 6 ni, tajuk eksperimen sama, free pendulum. Right? Tetapi free pendulum meskipun tajuknya nampak sama, tetapi objektifnya berbeza-beza. Right? Objektifnya berbeza-beza. Jadi ini pun satu perkara yang boleh kita lakukan. Dia tak semestinya setiap minggu tu kena eksperimen sama. Kita boleh menggunakan eksperimen yang berbeza. Kita boleh menggunakan eksperimen sama, tetapi kita lawati kembali eksperimen tu. Right? Mula untuk minggu pertama kita guna contohnya macam free pendulum. Minggu pertama ni kita lihat hubung kait di antara panjang dengan tempoh ayunan. Minggu kelima kita lihat hubung kait di antara beban dengan tempoh ayunan. Right? Jadi satu eksperimen boleh diguna pakai berkali-kali untuk memenuhi kemahiran, untuk mengajar kemahiran yang berbeza. Dan itu akan memudahkan kita dari segi logistik. Maksudnya kita, tak perlulah kita nak set up eksperimen yang baru setiap minggu. Okay. Jadi kalau lihat dari segi penilaian, ada kuis sebab ialah bila kita beri kemahiran bila kita nak mengajar pelajar tu sesuatu kemahiran, kita perlu tahu juga sejauh mana pelajar menguasai kemahiran tersebut. Dan kita nak tahu penguasaan pelajar untuk kemahiran itu saja. Jadi sekiranya kita ingin membuat sedemikian, eloklah kita lakukannya melalui kuis. Right? Sebab kalau kita minta mereka untuk tulis laporan amali, untuk menulis laporan amali itu dia menggunakan bukan satu kemahiran saja, dia menggunakan banyak kemahiran. Jadi kalau kita nak menilai banyak kemahiran, maka laporan amali sesuai lah.
Tapi kalau kita nak menilai hanya 1-2 kemahiran saja, mungkin kuis lagi sesuai. Kemudian akhir sekali ada ujian amali, asal mulanya memang buat dalam bentuk Explorers. Tapi ini apa yang berlaku dalam ujian amali ni adalah pelajar akan diberikan satu soalan dan mereka perlu melakukan eksperimen untuk menjawab soalan tersebut. Dan ujian amali ini dilakukan secara individu. Kenapa Imran memberikan ujian amali ini adalah kerana Imran merasakan pelajar kita seharusnya berpeluang melakukan eksperimen secara individu, sekurang-kurangnya sekali sepanjang pengajian diorang. Sebab selama ni diorang buat eksperimen secara berkumpulan, berpasangan kan. Jadi mereka tidak betul-betul diuji kan. Apa sejauh mana kemampuan mereka bila mereka terpaksa melakukan satu eksperimen selama 3 jam secara berseorangan. Di situlah baru kita tahu tinggi rendahnya penguasaan pelajar kita. Okay? Dan berdasarkan pengalaman Imran, pelajar dia hargai ujian amali sebab ada seorang pelajar dia pernah beritahu pada Imran, dia kata sebelum dia buat ujian amali tu dia tak sangka yang diri dia mampu melakukan eksperimen yang baru tanpa bantuan orang. Tapi selepas melakukan ujian amali tu, dia dah buktikan kepada diri dia yang sebenarnya dia boleh buat eksperimen secara bersorangan, right? Tanpa bantuan orang lain, dan itu telah meningkatkan keyakinan dia. Jadi merasa kalau amali kita boleh meningkatkan keyakinan, keseronokan pelajar-pelajar kita dalam mempelajari fizik, merasa itu adalah satu kejayaan yang boleh kita banggakan. Okay? Jadi itu berkenaan dengan amali. Dan yang terakhir adalah tentang roadmap untuk tahun 2. Ini adalah cadangan. Jadi kalau Iman just bagi tahu secara ringkas saja, untuk amali tahun 2, Iman cadangkan untuk bahagian pengukuran pelajar boleh diajar menggunakan osiloskop lah. Right? Kemudian untuk eksperimen pula pelajar boleh didedahkan kepada eksperimen yang canggih dalam satu cabang fizik ni lah. Kemudian pelajar juga diajar menggunakan Microsoft Excel untuk memproses data mereka. Right? Sebab takkanlah amali tahun 2 kita masih nak suruh diorang plot graph guna kata graph semua tu kan. Itu telah dibuat sewaktu tahun 1. Sepatutnya kita upgrade sikit kan. Kita percaya dan upgrade sikit pelajar kita dengan mengajar mereka macam mana nak menggunakan Excel untuk memproses data mereka. Kemudian yang terakhir tentang persembahan data lah yang Imran sebutkan tadi. Okay. Jadi ini adalah ini cadangan Imran untuk tentang hala 7 amali tahun 2. Right? Jadi Imran rasa jadi yang pertamanya Imran recap balik. Yang pertamanya kita kena tahu di mana letak duduknya amali dalam struktur program fizik kita, dan amali ini amali tahun 1, tahun 2 dia akan menjurus ke latihan ilmiah. Yang kedua, kita kena kenal masalah, kita kena kenal pelajar kita kena tahu apa masalah yang pelajar kita hadapi dalam melakukan dalam melakukan amali. So ini akan menentukan cara yang terbaik untuk mengajar mereka. Kemudian pemetaan, right? Ini right? Masalah yang dihadapi oleh pelajar kita. Kemudian pemetaan amali mengikut tahun, right? Amali tahun 1 ni lebih kepada pemulihan, right? Peralihan gitu. Dan amali tahun 2 barulah kita boleh pergi kepada pengukuhan dan pengkhususan. Kemudian pemetaan kemahiran amali, right? Anggap ni sebagai menu kemahiran amali, yang mana kita sebagai penyalah kita boleh pilih apa yang kita nak ajar untuk setiap minggu, right? Setelah kita pilih tu barulah kita boleh susun apa aktiviti untuk setiap satu minggu. Okay? Dan seterusnya tentang penilaian, apakah bentuk penilaian yang sesuai. Imran cadangkan adakan kuis, adakan juga tugasan, adakan juga laporan amali, dan adakan juga ujian amali. Untuk laporan amali itu, kita tak semestinya suruh pelajar buat laporan amali yang lengkap. Macam bila Imran menjadi pengajar amali tahun 1, kadang-kadang untuk setengah eksperimen, Imran hanya minta mereka untuk menyiapkan jadual data mentah
dan graf dan perbincangan. Itu saja. Imran tak minta mereka untuk tulis teori dan arahan, sebab arahan tu biasanya Imran akan beri sendiri kan. So Imran tak perlu, kalau Imran suruh tulis arahan, Imran pasti je orang akan salin balik arahan yang Imran berikan. Jadi Imran tak mau membazir masa membaca bahan Imran sendiri, right? Sebaliknya Imran hanya nak baca apakah hasil kerja asli pelajar itu, right? Jadi even untuk laporan amali tu, kita boleh jadi agak fleksibel. Untuk amali pertama mungkin kita minta mereka untuk hantarkan data mentah saja. Untuk amali kedua kita minta mereka untuk hantarkan graf saja, right? Jadi itu akan mengurangkan beban kerja kita. Jadi kita tak perlulah nak semak laporan amali setiap minggu, right? Jadi itu cara, ini contoh bagaimana kalau kita betul-betul rancang amali ni, sebenarnya dia tidak akan membebankan kita. Right? Sebaliknya dia akan memudahkan kita sebab kita bekerja dengan bijak, right? Tapi kalau kita tak sedia untuk berubah, kalau kita kata waktu aku belajar degree dulu amali diajar dengan melakukan eksperimen A, B, C. Jadi sekarang ni pelajar pun mesti melakukan eksperimen A, B, C. Kalau kita tak sok, ataupun kalau kita terlalu tegar, kan, kita terlalu keras dan kita tak mau berubah, Imran rasa itu akan menyusahkan kita, right? Dalam keanjalan itulah kita akan menemukan kesenangan, right? Cumanya kita kena rancang dengan awal lah, right? Tapi perancangan itu akhirnya akan memudahkan kita, kan, bersakit-sakit dahulu dan bersenang-senang kemudian. Okay? Dan terakhir sekali adalah tentang pemetaan untuk amali tahun 2, tentang apa kemahiran-kemahiran yang merasa boleh diajar dalam amali tahun 2. Jadi itu saja daripada Imran. Sekiranya ada beberapa soalan boleh kemukakan kepada Imran lah. Jadi sekian, terima kasih.